Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu semula bersama saya Ustaz Kotak. Bagaimana keadaan anda sekarang? Alhamdulillah. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar anda semua diberi keselamatan, kesihatan dan kekuatan walaupun di mana anda berada, insya-Allah. Alhamdulillah. Kali ini saya ingin berkongsikan kepada anda semua iaitu berkaitan dengan 5 tahap pembacaan Al-Quran dalam masyarakat kita. Iaitu lebih kita kenali dengan 5 peringkat kefahaman membaca Al-Quran dalam masyarakat. Mungkin lepas ini anda dapat tentukan anda berada di tahap yang mana, insya-Allah. Okey, baik, kita akan jelaskan satu persatu nanti, insya-Allah. Okey. Get ready? Alhamdulillah, perkongsian ini berdasarkan pengalaman saya mengajar pada masyarakat, mengajar Al-Quran, iaitu lebih kurang dalam 10 tahun mengajar. Kategori masyarakat yang saya mengajar ini adalah kategori dewasa, iaitu orang-orang dewasa lah, iaitu di mana mereka ini orang-orang yang profesional, yang bekerja, yang daripada IPT, IPTS. Jadi apabila mengajar pada mereka-mereka ini, saya dapat buat satu kesimpulan di mana kesimpulan ini saya keluarkan tahap-tahap membaca Al-Quran mereka, iaitu saya dapat klasifikasikan tahap mereka ada 5 tahap. Saya berkehendak bahawa tuan-tuan ataupun anda yang mendengar video ini akan ambil satu iktibar di mana mentionkan diri anda berada di tahap yang mana. Seandainya tahap-tahap ini berkaitan dengan diri anda, mudah-mudahan anda dapat mencari kelas pengajaran Al-Quran yang sesuai dengan diri anda. Okey, saya akan terangkan satu persatu tahap 5 tahap ini kepada anda. Okey, 5 tahap yang saya maksudkan adalah yang pertama. Tahap yang pertama ini saya panggil tahap yang zero tegar, iaitu alif bata pun dia dah tak ingat. Okey. Dalam masa saya mengajar, saya akan membuat satu test kepada masyarakat. Test ini saya akan tanya pada masyarakat itu. Saya akan test dia huruf-huruf yang single-single. Kalau kita panggil huruf hijaiyah yang satu-satulah. Kan kalau kita faham alif bata sampai ya. Tapi pada mereka ini apabila ditanya, ditunjuk satu-satu huruf dan mereka sendiri huruf-huruf tu sendiri mereka tak tahu nama tu. Dah lupa sangat-sangat dah. Kan bila ditanya kenapa macam tu, mereka bagi alasan bahawa last mereka belajar Al-Quran pada sekolah semasa di sekolah rendah dulu, dan mereka dah tinggal Al-Quran terlalu lama. Sejak sekolah rendah, sekolah menengah, IPT sampai alam pekerjaan dan sampai umur pun dah meningkat, mereka tak baca Al-Quran. Jadi menyebabkan huruf-huruf itu sendiri mereka dah hilang nama-namanya. Itu tahap yang pertama. Okey, dan juga ada juga tahap ini juga kita boleh panggil tahap yang buta huruf betul-betul. Dia seolah-olah macam mu'allaf lah. Kan? Itu yang pertama. Jadi tahap yang pertama ini, tahap ini memang amat merisaukan. Jadi kalau anda ada tahap ini, anda faham sendiri dan anda mesti cari kelas untuk anda perbaiki dan mengenali setiap huruf ini. Okey, itu yang pertama. Baik, kita tengok tahap yang kedua. Tahap pertama tadi alif bata dia tak tahu langsung, maksudnya dia tak ingat. Tapi kali ini tahap yang kedua ini dia advance sikit. Dia okey sikit, iaitu alif bata dia tahu. Tetapi yang jadi masalah apabila huruf-huruf itu bersambung. Apabila huruf itu bersambung, dia confuse. Dia keliru. Sebab bila huruf hijaiyah ni bila bersambung, dia akan membawa pattern yang berbeza. Jadi bagi dia tak ingat. Dia tak tahu, dia tak cap huruf itu bagaimana bila bersambung. Jadi inilah tahap yang kedua, iaitu tahu alif bata, tetapi apabila huruf alif bata itu bersambung, dia jadi confused. Jadi dalam kajian saya, tahap yang kedua ini banyak sangat dalam masyarakat, lebih kurang 60 ke 70%. Jadi memang tahap banyak sangat. Tahap yang kedua ini saya panggil tahap ni zero. Okey, baik, boleh Okey, saya nak tuan-tuan, saya nak anda semua faham kategori-kategori ini. Seandainya berkaitan dengan diri anda, maksudnya anda wajib untuk pergi belajar. Itu tahap pertama dan tahap kedua. Okey, saya akan teruskan untuk tahap yang ketiga. Okey,
Tuan-tuan, teruskan tengok video ini. Kita teruskan. Tahap pertama dah tahu, tahap kedua dah tahu. Ni tahap yang ketiga. Tahap ketiga ini elok sikit daripada tahap kedua, iaitu mereka ini boleh membaca Al-Quran. Ni okey sikit, dia boleh baca Al-Quran, dia tahu huruf-huruf tu sambung, dia tahu. Cuma tahap yang ketiga ini membaca Al-Quran tanpa tajwid. Dia membaca dalam keadaan langgar je tajwid. Ini maksudnya tajwid tak ada. Kan Al-Quran ini kita kena membaca dalam keadaan bertajwid. Tajwid ni maksudnya memperelokkan, mempercantikkan bacaan. Jadi bila dia baca dengan dengung dia tak dengung, dengan panjang dia ikut dia membaca je. Jadi ini tahap yang ketiga. Tahap ketiga ini pun dalam masyarakat kita pun banyak. Iaitu lebih kurang dalam saya buat dalam pengkajian saya ni, saya dapati lebih kurang dalam 50 ke 60%. Tahap yang ketiga ini yang boleh baca Quran tetapi tidak ada tajwid. Tajwid dia melanggar sahaja. Jadi bahaya juga tuan-tuan. Sebenarnya saya bagi tahu tahap pertama, tahap kedua, tahap tiga ini saya klasifikasikan mereka ada tiga tahap ni, kita panggil tahap yang zero. Tuan-tuan kena faham zero ini bukannya maksudnya tak boleh baca Al-Quran langsung. Tapi zero ini Al-Quran itu kena baca biar bertajwid, cantik. Maksud itu baru kita panggil tahap dia tak zero. Tahap pertama tadi kita tengok tahap yang memang alif ba ta tak tahu, memang dah tahulah putar huruf. Yang kedua, tahap kedua alif ba ta tahu, huruf sambung tak tahu. Yang ketiga boleh baca Quran tetapi tak ada tajwid. Maksudnya ketiga-tiga tahap ini saya panggil tahap yang zero. Okey, tuan-tuan boleh faham tahap yang zero yang saya maksudkan itu. Okey. Baik, itu tahap yang ketiga. Sekarang saya masuk tahap yang keempat. Okey, tuan-tuan dengar betul-betul. Tahap yang keempat ini iaitu orang ini boleh membaca bertajwid. Cantiklah dia baca bertajwid. Cuma masalah dia adalah di mana dia tidak faham kenapa kena tajwid itu dibaca begitu dan begini. Itu tahap yang keempat ini boleh baca bertajwid. Contohnya bila ditanya kenapa kena baca dengung macam ni, ataupun kenapa kena baca begitu dia macam ni, dengan alasan dia bagi tahu dulu dah baca begitu, kena baca begitulah. Maksudnya dia tidak ada kefahaman untuk menerangkan kenapa tajwid itu baca begitu dan tajwid ini baca begini. Itu tahap yang keempat. Tahap yang keempat ni kita panggil tahap ni dia bukan zero, tetapi tahap ni tahap yang level yang atas sikit, yang tahap boleh kita membaca Al-Quran tetapi tidak faham kenapa tajwid dibaca begitu, dan juga dia tidak dapat nak explain ataupun dapat menerangkan pada orang yang bertanya tentang kenapa tajwid baca begitu. Itu tahap yang keempat. Okey tuan-tuan Okey, kita akan teruskan dengan tahap. Okey, ini maksudnya tahap yang kelima. Okey, tahap pertama, kedua, ketiga, keempat kita dah explain. Sekarang tahap yang kelima. Tahap yang kelima ini dalam masyarakat kita, tahap ini tahap yang mahir membaca Al-Quran. Memahir baca Quran, ada tajwidnya, dan dia bolehlah kalau kita nak mengajar. Cuma masalah pada tahap yang lima ini, dia tidak tahu nak mula mengajar macam mana. Dia boleh baca Quran, dia cantik baca Quran, jadi dia nak memulakan mengajar, dia tak tahu dari mana nak mula. Kan sebab dia boleh membaca. Itu tahap yang kelima. Jadi tahap yang kelima, tahap yang orang kata apa, tahap yang mahirlah membaca Al-Quran. Jadi tidak ada masalah. Baik tuan-tuan itu kelima-lima tahap yang saya kongsikan pada tuan-tuan ini, itu berlaku dalam masyarakat kita. Okey, saya nak tuan-tuan mention pada diri tuan-tuan, ataupun tuan-tuan kena kenal pasti. Kena pasti di mana kelemahan tuan-tuan sendiri. Kena pasti supaya jika tuan-tuan nak pergi kelas mengaji, ni saya sarankan, jika tuan-tuan nak pergi kelas mengaji Al-Quran, kadang-kadang orang tak tahu nak mula daripada mana, nak mula situ ke, nak mula basic ke, nak mula, dan pelbagailah. Apabila tuan-tuan tahu tahap-tahap tuan-tuan, okey, contoh tahap pertama, tuan-tuan yang memang tidak tahu huruf hijaiyah, alif ba ta pun tak ingat. Jadi tuan-tuan kena cari kelas yang sama dengan tahap tuan-tuan. Okey, itu yang pertama. Okey, seandainya tuan-tuan tahap yang kedua, tahap yang confuse huruf bersambung. Jadi tuan-tuan kena cari kelas yang bersesuaian dengan tuan-tuan. Jadi kita dapat menjimatkan masa di situ. Okey, jangan kalau kita pergi salah kelas. Kadang-kadang kalau kita pergi mengaji, kita nak mengaji daripada basic. Kadang-kadang orang cakap, saya tak tahu nak baca, tak tahu tajwid apa semua. Tiba-tiba masuk kelas tajwid, kelas yang advance. Menyebabkan ramai kita bila pergi ke kelas yang begitu, tersalah masuk kelas, menyebabkan kita akan syahid awal, ataupun kita tak akan habiskan kelas itu. Sebab bagi kita susah.
Sebab kita tak tahu tahap di mana diri kita dan kita tak tahu di mana kita nak bermula. Okey, jadi bila saya beritahu ada 5 tahap ini, saya nak tuan-tuan tolong mention diri tuan-tuan ataupun tolong kenal pasti kelemahan diri tuan-tuan agar tuan-tuan dapat pergi kelas yang sesuai dengan tahap tuan-tuan. InsyaAllah. Baik tuan-tuan, alhamdulillah. Harap tuan-tuan dah dapat kelima tahap itu. Tahap pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima ini. Mudah-mudahan tuan-tuan ada sedikit knowledge tentang tahap pembacaan diri tuan-tuan. Supaya tuan-tuan lepas ni lagi mudah untuk selesaikan masalah tuan-tuan. Dengan hadirnya kelas yang orang cakap tahap tuan-tuan sesuai dengan diri tuan-tuan. Agar dapat memperbaiki di mana kelemahan-kelemahan diri kita. Baik. Okey. Itu saja kita punya perkongsian pada hari ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan saya nak tuan-tuan, lepas ini saya akan mengajar tuan-tuan daripada awal lah. Saya akan mengajar, saya akan buat video-video untuk tuan-tuan boleh membaca Al-Quran daripada basic. Insya-Allah, saya harap tuan-tuan dapat menonton video-video saya seterusnya. Dan jangan lupa untuk subscribe saya punya channel Ustaz Kotak Channel. Dan tolong sampaikan ke anda yang seandainya kawan-kawan tuan-tuan belum lagi mensubscribe, tolong subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng supaya apabila video-video yang saya letakkan, video-video terbaru, tuan-tuan akan dapat dan tuan-tuan akan dapat maklumat ataupun informasi yang terkini yang saya akan letakkan di dalam setiap video. Dan video-video yang saya akan letakkan lepas ini adalah video untuk membantu tuan-tuan membaca Al-Quran. Saya akan mengajar tuan-tuan satu persatu. Okey, jadi saya harap tuan-tuan dapat subscribe saya punya channel dan kita akan belajar Al-Quran daripada bawah satu persatu. Saya akan mengajar menggunakan satu teknik iaitu dipanggil kaedah kotak. Okey, jangan lupa tuan-tuan, seandainya ada sebarang komen ataupun ada sebarang pertanyaan, tuan-tuan boleh letakkan di ruang komen di bawah. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk video yang seterusnya. Jangan lupa subscribe saya punya channel. Okey, insya-Allah itu saja. Saya doakan tuan-tuan akan istiqomah dalam membaca Al-Quran, dalam mempelajari Al-Quran. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.